Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bisnes kita tidak lari daripada penulisan. Ya, penulisan yang menarik, penulisan yang berbentuk ayat pemasaran, ayat jualan, dua benda yang berbeza. Ayat jualan dengan ayat pemasaran adalah dua benda yang berbeza. Material yang asing. Dia tidak sekali. Okay, macam mana kita boleh buat satu ayat berbentuk pemasaran ataupun satu ayat berbentuk jualan. So, yang itu dia ada kait rapat dengan copywriting. So kita akan belajar cara nak buat copywriting. Okay, copywriting. Dan juga kita akan belajar bahagian yang kedua, cara nak buat content. Content writing. Gini tuan-tuan. Dua ni adalah adik-beradik. Macam mana kita nak guna copywriting ataupun kita nak guna content writing. Mungkin tuan-tuan perasan, jika orang tersebut buat sharing dia jenis copywriting ataupun jenis content writing. Biasanya jenis-jenis sharing seperti yang saya sebut tadi, contohnya dia share tentang coronavirus. Itu bukan copywriting, itu adalah content writing. Jadi untuk bisnes pun sama, tuan-tuan. Untuk bisnes kita perlu pandai buat content writing. Benda yang berbentuk sharing, kita share khasiat, kita share petua, kita share everything tentang kita punya bisnes kita, tentang penggunaan, cara guna, khasiat, testimoni, semua sekali dekat sini ya, share. Dia termasuk dalam konten. Testimoni, review. Dia buat review. So itu maksud dia content writing. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan buat bisnes, tuan-tuan memang kena pakar dalam konten. Kena pandai buat konten. Hari-hari ke kena buat? Yes, tuan-tuan, hari-hari kena buat konten. Apa cara sekalipun, memang kena buat konten. Sebab konten ini yang boleh jadikan kita punya bisnes kita hidup. Kita nak hidupkan kita punya bisnes, kita nak viralkan kita punya bisnes, kita nak bagi orang tersebut share. Ni dia. Bayangkan tuan-tuan, jika kita buat copywriting, mungkin jumlah sharingnya tidak banyak sebab kita menjual. So, pendek cerita, copywriting ni sebenarnya kita gunakan untuk menjual. Menjual. Contohnya kita letak terus harga. Hari ni kita buat potongan 50% diskaun. So, ini maksudnya hard sell. Jadi, kita memerlukan copywriting. Baik, tuan-tuan, dalam siri tutorial yang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan sebentar saja lagi selepas daripada video ini, saya akan ceritakan apakah metod yang kita akan gunakan untuk buat copywriting ataupun content writing. Adakah structure yang lebih senang? Yang lebih senang untuk kita memahami macam mana cik nak buat copywriting ataupun saya nak buat content writing ni. Okay, saya akan gunakan empat struktur, yang mana ini adalah struktur wajib bagi penulisan konten ataupun copywriting. Benda yang pertama yang tuan-tuan perlu hadam ialah elemen AIDA. A-I-D-A. Bagi mereka yang pernah hadir kelas sebelum ni, memang sangat-sangat arif lah dengan AIDA ni. A, maksud dia awareness. Awareness. I, maksud dia interest. Interest. D, maksud dia desire. A, maksud dia action. Wah, macam mana nak buat ni? Itu yang saya akan ceritakan dalam video tutorial yang akan saya screenshot kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan ceritakan kalau untuk bisnes baju macam mana, bisnes fashion macam mana, bisnes kecantikan macam mana, bisnes training macam mana, bisnes jual kereta macam mana, bisnes insurans macam mana, bisnes apa-apa jua bisnes. Kita akan sambung dalam video tutorial cara nak buat AIDA bagi copywriting dan cara nak buat AIDA untuk content writing. Biarkan dua-dua ni ada dalam bisnes tuan-tuan supaya ia pergi lebih jauh. Kalau kita hari-hari duduk buat hard sell, menjual, itu yang kena terminate daripada grup. Itu yang kena block daripada Facebook group. Pernah kena? Jika pernah kena, maka tuan-tuan gabungkan copywriting dan content writing ini dan insya-Allah kita punya bisnes boleh naik, insya-Allah. Kita jumpa dalam video tutorial nanti.